Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Az-Zahra binti Ahmad Basri. Nombor kad matrik saya KID 210504-164. Saya akan membentangkan tajuk Al-Jumlah Ismiyah dalam subjek Bahasa Arab. Ta'rifu jumlatil ismiyati hiya jumlatul lati tabda'u bi ismi, yang bermaksud pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang dimulai dengan isim, kata nama. Tata'allahu al-jumlatu ismiyatu min mu'tada wal khabar. Jumlah ismiyah terbahagi kepada mu'tada dan khobar. Muqtada ialah kalimah yang berada di hadapan atau di awal ayat. Contohnya at-talibun yang bermaksud pelajar. Manakala khobar ialah kalimat yang berada selepas muqtada. Contohnya nasyitun yang bermaksud aktif. Apabila muqtada dan khobar bergabung menjadi satu ayat, ia akan dikenali sebagai jumlah ismiyah. Contohnya at-talibun nasyitun yang bermaksud pelajar aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nur Aina Nisa binti Indra Sahril minal majmu'ah asyar wa min fasli thani. Raqmul masqufah KID 210504 Sa'usarrihu an al-mubtada. المبتدأ هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة الاسمية. المبتدأ ialah isim ataupun kata nama yang berhukum marfu' di awal ayat jumlah ismiyah. Hukmuhu al-mubtada marfu'un daiman. Hukum mubtada selama-lamanya marfu'. Anwa'ul mubtada, jenis-jenis mubtada. Al-awwal ismu alam, kata nama khas. مثل والد وسيم. ثاني ضمير منفصل, kata ganti diri. مثل أنا مجتهد. ثالث اسم موصول, kata penyambung yang. مثل الذي في صفنا مجتهد. الرابع اسم إشارة, kata tunjuk. مثل هذا البيت واسع. خامس ألف لام التعريف. مثل الطالب نشيط. السادسة الإضافة سندرا. مثل طالب العلم نشيط. الملاحظة، فإذا كان المبتدأ نكرة فيجب عليه أن يسبق بظرف أو جار ومجرور. Jika mubtada tidak dapat dikenali, maka ianya mestilah didahului dengan tempat ataupun jar wa majrur. Mithlu lidharfi fawqa as-sajarati usfurun atau al-jar wa majrur fi safi talibun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizati binti Hisham, merupakan pelajar Diploma Pendidikan Islam SEM 2 dari kelas 2. Hari ini saya akan kongsikan atau terangkan berkaitan tajuk khabar. Khabar huwa juz'ul lazi yaktamilu bihil makna, yang bermaksud khabar itu sebahagian yang menyempurnakan akan makna. Hukmuhu al-khabru marfu'un daiman. Hukumnya, bermula khabar itu dibariskan hadapan sentiasa. Khabar yutabiqul mubtada fi, bermula khabar itu disusunkan permulaannya pada raf'u. Lepas tu tazkir wa ta'nis, iaitu lelaki dan perempuan. Ifrad wa ta'nis, tunggal dan dua orang. Wal jama' iza kana akilan, dan dihimpunkan jika itu yang boleh berfikir.
إذا كان مبتدأ جمعا لغير العاقل يكون الخبر مفردا مؤنث. Misal, Al-Kutubu Mufidah. Jika adalah mubtada itu dihimpunkan tanpa ada pemikiran, maka ketika itu khabar itu akan jadi mufrad muannas. Contohnya Al-Kutubu Mufidah. Mufidah itu sifat kepada kutubu, iaitu jamak li ghairi akil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyazani binti Muhammad Ali. Nombor metrik KID 2105045156. Saya akan menerangkan bahagian Anwa'ul Khabar. Baiklah, saya akan menerangkan Anwa'ul Khabar. Anwa'ul Khabar terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, Al-Mufrad. Wa ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Maksudnya, mufrad ni bukan dalam bentuk ayat, yakni bentuk jumlah, dan dia juga bukan dalam bentuk syibhu jumlah. Syibhu jumlah ni macam kata hubung. Seterusnya, ya'ti bi kalimatin wahidatin isman sawa'un kanat mufradatan aw musanna aw jam'ah. Maksudnya, ayat itu dalam satu perkataan saja atau kata nama, sama ada kata nama itu mufrad atau musanna atau jamak, maksudnya ramai. Contohnya, at-talibu nasyitun. Contoh yang kedua, at-talibani nasyitani. Contoh yang terakhir, at-tullabu nasyituna. Jadi, nasyitun, nasyitani dan nasyituna ini adalah khabar dalam bentuk mufrad kerana dia satu perkataan saja. Selepas perkataan nasyitun, nasyitani, nasyituna, tak ada penambahan perkataan. Jadi, ini adalah mufrad. Yang kedua adalah jumlah. Bila satu perkataan itu lebih dari satu, kita akan panggil dia satu ayat atau jumlah. Kita tidak akan panggil dia sebagai perkataan lagi. Jumlah terbahagi kepada 2, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Untuk jumlah ismiyah, khabar itu akan bermula dengan isim atau kata nama. Contohnya, Al-Hakibatu si'ruha rahisun. Maksudnya, beg harganya murah. Al-Hakibatu itu adalah mubtada. Si'ruha rahisun itu khabar. Dia lebih dari satu perkataan, maka jadilah khabar jumlah ismiyah sebab bermula dengan isim. Terusnya, Al-jumlatu fi'liyah. Jumlah fi'liyah pula khabar akan bermula dengan fi'il, yakni perbuatan. Contohnya, at-talibu ya'kulu hubza. Maksudnya seorang pelajar lelaki makan roti. At-talibu itu mubtada. Ya'kulu al-hubzu itu khabar. Dia jadi khabar fi'liyah sebab ya'kulu itu adalah perbuatan makan. Jadi dia jadilah jumlah fi'liyah dan lebih daripada satu perkataan. Ya'kulul hubza. Terusnya, tujtaratul jumlatu fil khabari an tastamila ala rabiti yarbituha bil mubtada. Maksudnya, khabar itu kena sama sifat dengan mubtada untuk kita jadikan dia sebagai jumlah. Sebagai contoh, apabila mubtada itu muzakkar, kita kena jadikan khabar juga sebagai muzakkar. Yang pertama, dhamirun barizun, yakni dhamirun muttasil. Dhamir muttasil ini dhamir yang bersambung. Contohnya, as-sayyaratu launuha jamilun. As-sayyaratu itu adalah mubtada dan ianya bersifat muannas. Jadi, launuha itu kena ikut sifat mubtada iaitu muannas. Jadi, khabar itu jadilah launuha. Dia tidak boleh jadi launuhu sebab launuhu itu untuk muzakkar. Jadi, ha dan launun itu bersambung sebab dia adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil merupakan dhamir yang bersambung. Yang kedua, dhamirun barizun, yakni dhamir munfasil. Dhamir munfasil ialah dhamir yang tidak bersambung. Contohnya, Ibrahim wa muallimun. Ibrahim itu mubtada yang bersifat muzakkar, lelaki, nama seorang lelaki. Jadi, khabar itu kena sama dengan sifat Ibrahim, lelaki. Dia kena, sebab tu dia jadi huwa. Ibrahim huwa muallimun. Dia tak boleh jadi hiya. Tak boleh Ibrahim hiya sebab hiya itu untuk muannas. Kalau muzakkar kita guna huwa. Terusnya, dhamirun mustatirun. Dhamir mustatirun ini ialah dhamir yang tersembunyi. Kita tidak boleh nampak dhamir itu,
tetapi kita tahu ayat itu menggunakan dhamir apa. Contohnya, Zaidun yasumu fi syahri Ramadan. Yasumu itu dalam fi'il mudhari', fi'il mudhari' huwa. Sebab Zaidun itu merupakan seorang lelaki. Kalau seorang lelaki, kita kena guna dhamir huwa. Kalau perempuan, kita guna hiya. Tetapi dekat ayat ni, dia tak cakap Zaidun huwa. Dia cakap Zaidun yasumu sebab yasumu tu dah menunjukkan dia menggunakan dhamir huwa. Sebab tu dhamir ini dipanggil sebagai dhamir mustatir. Kita tak nampak dhamir tu, tapi ayat tu kita tahu dia guna dhamir huwa. Yang ketiga adalah shibhul jumlah, ya'ti bijarin wa majrurin aw zaraf. Maksudnya ayat ini menggunakan huruf jar atau zaraf. Contoh, bagi jar wa majrur, al-hakibatu ala kursiyun. Maksudnya beg di atas kerusi. Al-hakibatu itu adalah mubtada. Jadi khabar dia ialah ala kursiyun. Dia lebih dari satu perkataan, tapi dia tak jadi jumlah sebab ayat ni ada mempunyai huruf jar iaitu ala. Maka khabar dia adalah ala kursiyun. Terusnya contoh bagi zaraf. Zaraf ni merupakan kedudukan. Contoh dia al-kitabu fawqal maktabi. Maksudnya kitab atas meja. Atas itu merupakan zaraf, yakni kedudukan. Selain fawqa, kita boleh guna tahta, yamina, yasara, janib dan banyak lagi, kena ingat. Jadi khabar dia adalah fawqal maktabi. Kita kena ambil fawqal maktabi. Kita tak boleh ambil fawqa ataupun al-maktabi saja sebab ianya merupakan jumlah. Jadi kalau jumlah, dia mestilah lebih daripada satu perkataan. Jadi khabar dia fawqal maktabi. Jadi kalau kita nak bezakan sama ada ianya jumlah atau syibh jumlah, kita tengok ayat itu ada kata hubung atau tidak. Kalau kata hubung ni huruf jar atau zaraf, semua itulah. Kalau ada, maka ayat itu adalah syibh jumlah. Tetapi kalau tiada, ayat itu hanya ayat jumlah saja, sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Manakala kalau dia hanya satu perkataan saja, contoh dia macam nasyitun, jadi itu adalah mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Aina binti Rosli, KID 2105040025, akan membentangkan tajuk nama Zidul I'rab. Saya akan meneruskan lagi dengan bahagian yang terakhir, iaitu nama Zidul I'rab. Secara keseluruhan mufradnya, ayat ini di bawah kategori idafah dan khabar pula di bawah kategori mufrad. Kemudian saya akan terangkan kenapa dia dikategorikan idafah dan kenapa dia dikategorikan mufrad. Kalimah pertama, kitab. Hukum kalimah ini mubtada marfu' bidhamati li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Kenapa ia mubtada? Kerana ia isim, sebab dia berada di bahagian depan. Kalimah kedua, al-qawaidi. Hukumnya mudhaf ilaih majrur bil kasrah li'annahu mufrad. Kenapa dia mudhaf ilaih? Kerana ia satu sandaran bagi kitab. Kalimah terakhir, mufid. Hukumnya khabarun marfu' bidhamati li'annahu mufrad. Kenapa ia khabar? Kerana sebelumnya adalah mubtada. Itu sahaja uraian i'rab bagi kitabul qawaidil mufid. Sekian daripada saya. Terima kasih.